Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 118 hingga ayat 121 surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makanlah dari apa yang disembelih dengan menyebut nama Allah atasnya, jika memang kamu beriman kepada ayat-ayatnya. لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون إن ربك هو أعلم بالمعتدين. Ayat 119. Mengapa kamu tidak akan memakan dari apa yang disebutkan nama Allah atasnya, padahal telah Dia jelaskan kepada kamu apa yang diharamkan atas kamu, kecuali apa yang terpaksa kamu padanya. Dan sesungguhnya kebanyakan orang telah menyesatkan dengan hawa nafsu mereka dengan tidak pengetahuan. Dan sesungguhnya Tuhan engkau, Dialah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang melanggar batas. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Ayat 120. Dan jauhilah zahir dosa dan batinnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat sesuatu dosa akan dibalaslah dengan apa yang telah dikerjakannya itu. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Ayat 121. Dan janganlah kamu makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Dan sesungguhnya itu adalah suatu kedurhakaan. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada pengikut-pengikut mereka supaya mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti
kepada mereka, sesungguhnya musyriklah kamu. Peraturan penyembelihan. Sebagaimana pada ayat-ayat di atas telah diterangkan, iaitu hidup seorang Muslim tidaklah lepas daripada peraturan yang ditentukan Allah. Maka sekarang disebutkanlah salah satu daripada peraturan itu, iaitu hendaklah makan penyembelihan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Maka makanlah dari apa yang disembelihkan dengan menyebut nama Allah atasnya. Pangkal ayat 118. Maksud kalimat dari apa yang disembelih ialah kerana telah tertentu binatang-binatang ternak atau binatang-binatang buruan yang dihalalkan oleh agama memakannya. Maka hendaklah binatang buruan atau binatang ternak yang akan dimakan itu disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah di atasnya artinya hendaklah seketika binatang itu disembelih disebutkan terlebih dahulu nama Allah. Tegasnya Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah di atas nama Allah. Hal ini disebutkan ialah kerana banyak sekali di zaman dahulu orang menyembelih binatang halal disembelih sebagai tanda pemujaan kepada berhala. Itu sebabnya maka ujung hayat menegaskan bahawa orang yang beriman pasti menyembelih dengan menyebut nama Allah jika memang kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Ujung ayat 118. Sebaliknya, kalau kamu bukan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, nescaya sama saja bagi kamu makanan yang akan kamu makan dengan nama Allah atau dengan nama syaitan atau dengan nama berhala. Ayat 118 ini dapat lagi lebih dijelaskan jika dipertalikan dengan ayat 106 daripada surah Al-Ma'idah, iaitu surah kelima yang telah lalu, dan ayat 138 pada surah yang telah kita tafsirkan ini, ataupun pada ayat-ayat di surah yang lain. Mengapa kamu tidak akan memakan dari apa yang disebutkan nama Allah atasnya? Pangkal ayat 119. Mengapa kamu akan memakan saja sembarang makanan serupa dengan orang yang masih jahiliah, tidak memperbedakan di antara yang bersih dengan yang kotor, yang halal dengan yang haram, mana yang untuk Allah dan mana yang untuk syaitan, mana yang disembelih untuk berhala. Padahal telah dia jelaskan pada kamu apa yang diharamkan atas kamu. Telah diharamkan darah dan daging babi, dan telah diharamkan memakan segala macam bangkai, iaitu yang matinya kerana tidak disembelih, ataupun segala yang disembelih untuk pemujaan kepada berhala. Tentang makanan yang diharamkan ini sudah dijelaskan sejak semula, iaitu sejak dari zaman Makkah, sebelum syariat-syariat yang lain diturunkan. Surah Al-An'am yang kita tengah tafsirkan ini diperturunkan di Mekah dan surah An-Nahl, iaitu lebah, diturunkan di Mekah pula. Pada kedua surat ini telah dijelaskan makanan yang haram, iaitu kecuali apa yang terpaksa kamu padanya, iaitu terpaksa kerana makanan lain tidak ada lagi sehingga kita bisa mati lantaran kelaparan, atau dipaksa oleh orang lain, kalau tidak dimakan akan dibunuh, dan sebagainya yang bersifat paksaan. Imam Ahmad bin Hanbal memberikan fatwa yang tegas tentang makan daging yang haram itu kerana terpaksa, iaitu kalau seseorang yang hampir mati kerana kelaparan sedang di hadapannya hanya ada daging haram itu, misalnya bangkai, daging babi dan sembelihan untuk berhala, lalu orang itu enggan memakan sehingga dia mati kerana kelaparan itu, dia berdosa besar kerana menganiaya dirinya sendiri. Sebab itu tidaklah boleh kita berkata, biar saja mati daripada memakan makanan itu, sebab sudah sama artinya dengan mati membunuh diri. Dan mati membunuh diri adalah termasuk dalam 7 dosa yang paling besar. Dan sesungguhnya kebanyakan orang telah menyesatkan dengan hawa nafsu mereka
dengan tidak berpengetahuan. Artinya banyaklah orang yang telah sesat lalu menyesatkan orang-orang lain pula dengan pengaruh hawa nafsu mereka dalam soal makanan dan sembelihan pada khususnya dan pada soal-soal yang lain pada umumnya. Misalnya oleh kerana sangat hormat kepada seseorang yang soleh dihormati semasa hidupnya dan sampai setelah matinya, lama-lama penghormatan bertukar menjadi pemujaan. Sampai-sampai menyembelih binatang ternak buat menghormati orang itu. Sampai-sampai disembelih di atas namanya. Maka tersebutlah dalam ayat asal mula umat Nabi Nuh menyembah berhala. Asal mulanya pada zaman itu ada beberapa orang soleh atau berjasa yang sangat dihormati oleh kaumnya di kala hidup. Maka setelah dia meninggal, penghormatan itu kian lama kian berlebih-lebihan. Mungkin pada mulanya hanya semata-mata patung peringatan, tetapi lama-lama menjadi patung berhala. Orang-orang yang berjasa itulah yang disebut namanya dalam surah Nuh, surah ke-71 ayat ke-23, iaitu Waddan, Suwa'an, Yahud dan Nasran. Mulanya dipuji, setelah itu dipuja. Lama-lama berhala-berhala atau patung-patung mereka dipandang sebagai perjelmaan dari diri mereka sendiri. Maka dimohonkanlah kepada mereka supaya menolong menyampaikan doa kepada Allah agar disampaikan suatu hajat dan keinginan. Di antaranya untuk itu disembelihkan kurban untuk tanda kesetiaan kepadanya. Di beberapa negeri di dunia ini masih didapati bekas-bekas pemujaan pada berhala purbakala itu mengorbankan manusia untuk pemujaan. Sama sekali ini dianjur-anjur oleh pemuka-pemuka agama, dukun atau datu atau pendeta dan kahin untuk menyesatkan orang lain tidak dengan ilmu. Artinya tidak sebuah juga yang menuruti akal sihat, melainkan hawa nafsu termasuk ingin menunjuk kekuasaan. Sebab di zaman dahulu, datu atau dukun itu juga dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia atau wakil dari ruh nenek moyang dan juga menjadi raja. Di akhir ayat bersabdalah Tuhan, dan sesungguhnya Tuhan engkau dialah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang melanggar batas. Ujung ayat 119. Ujung ayat ini pun menjadi peringatan sangat keras bagi umat Muhammad SAW sendiri. Jika mereka diberi Allah nikmat menjadi penyambut waris Nabi-Nabi, menjadi imam orang banyak, jadi ulama atau guru atau syekh mursyid sebagai istilah ahli tasawuf, supaya mereka berhati-hati memimpin umat. Jangan sampai mereka yang menyesatkan umat yang tadinya bertujuan menyembah Allah yang satu, lama-lama menjadi penyembah guru waktu hidupnya, kemudian menyembah guru sesudah matinya, kemudian memuja kuburnya tempat penyimpan tulang-tulangnya, lalu menjadikan dia berhala atau wasilah buat menyampaikan permohonan kepada Allah. Allah tahu siapa yang melanggar batas itu, menyesatkan orang awam dengan tidak ada ilmu. Dan jauhilah zahir dosa dan batinnya. Pangkal ayat 120. Pangkal ayat ini telah menjelaskan bahawasanya dosa itu adalah dosa batin. Hendaklah berusaha menjauhi keduanya. Dosa zahir ialah sikap dan usaha amal dan perbuatan merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Percakapan yang merosak, tingkah laku yang tidak senonoh, mencuri atau membegal, minum arak atau memakan yang haram, menipu atau korupsi. Meskipun semuanya itu dikerjakan dengan diam-diam, dengan sembunyi. Seumpama orang yang tidak ada halangan apa-apa lalu dibukakannya puasanya, padahal disangka orang dia masih puasa. Maka segala perbuatan mengerjakan yang dilarang dan meninggalkan yang disuruh adalah termasuk dosa zahir, walaupun orang lain tidak tahu. Adapun dosa batin
adalah segala macam yang berhubungan dengan hati, seumpamanya niat yang tidak jujur, dengki dan hasad, takabur dan dendam, berfikir dan merencanakan siasat yang hendak mencelakakan orang lain. Dan puncak dari segala dosa batin ialah mempersekutukan yang lain dengan Allah Ta'ala. Dan apa yang berkenaan dengan soal yang dibicarakan ialah memakan makanan yang diharam dimakankan, semata-mata memakan yang telah ditentukan haramnya oleh syarak adalah termasuk dosa zahir. Tetapi kalau hatinya sudah mengakui tidak haram memakan binatang yang disembelih oleh pemuja berhala, menjadilah dia dosa zahir dan dosa batin. Dan kata ahli-ahli tafsir, lagi dosa zahir ialah zinar, terang-terangan, memasuki rumah pelacuran. Dan kata mereka dosa batin ialah mengadakan piaraan. Itulah yang di zaman jahiliah yang disebutkan zina rahsia. Diketahui orang tetapi tidak dicela orang, sebab yang melakukan ialah orang besar-besar. Maka tersebutlah bahawa Abu Sufyan di zaman jahiliah mempunyai piaraan di Taif yang dalam kata-kata pas piaraan disebut gula-gula, sehingga beroleh seorang putera yang bernama Zayyad. Untuk kepentingan politik, kerana tenaganya diperlukan, Zayyad itu diakui oleh Muawiyah setelah dia telah mendirikan kerajaan Bani Umayyah, bahawa dia adalah anak yang sah dari Abu Sufyan dan berhak memakai nama Zayyad bin Abu Sufyan. Tetapi meskipun sudah dengan pengakuan khalifah sendiri, sebab pendapat umum masih ragu akan kebenaran pengakuan Muawiyah itu, maka tetap orang menyebut namanya Zayyad bin Abihi, iaitu Zayyad anak bapanya. Maka kata ahli tafsir, zina halus itu pun hendaklah jauhi, sebab itu adalah dosa batin yang besar pula. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat sesuatu dosa akan dibalaskan dengan apa yang telah mereka usahakan itu. Ujung ayat 120. Artinya betapapun pintarnya menyembunyikan baik dosa zahir yang dikerjakan sembunyi-sembunyi ataupun dosa batin yang hanya dibenam dalam hati, asal tersebut dosa, namun pada hakikatnya pasti mendapat balasan juga. Baik balasan dunia ini kerana rahsia terbuka atau kekacauan fikiran sendiri kerana dikejar oleh dosa sehingga bertambah lama, bertambah kusut, atau seseorang pezina mendapat sakit sifilis, atau seorang pemabuk menjadi rosak jantungnya, atau mencuri lalu kedapatan tertangkap basah dan lain-lain. Kadang-kadang dosa ayah ditanggungkan juga akibatnya oleh anak. Seumpamanya seorang sakit sifilis, mata anaknya buta sejak lahir, atau isterinya sendiri menjadi mandul dan rahimnya hancur oleh bekas kepindahan sifilis suaminya. Dan banyak lagi bekas yang lain yang diterimakan sementara hidup. Kadang-kadang orangnya sudah taubat, tapi bekas kesalahan masih terdapat pada badan. Seumpama seorang pencuri yang telah dipotong tangannya. Sehabis tangan dipotong, dia pun bertaubat dan menjadi orang yang sahih, menjadi orang yang soleh. Namun bekas dosanya itu masih dibawanya juga kemana ia pergi dengan tangannya dihilang. Apatah lagi kelak di akhirat, dosa akan berbalasan. Janganlah mencuba hendak bermain-main dengan dosa, sebab mata Allah selalu melihat. Dan janganlah kamu makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Sesungguhnya itu adalah suatu kedurhakaan. Pangkal ayat 121. Akhirnya janganlah kamu makan suatu penyembelihan yang tidak disebut padanya nama Allah. Artinya makanan yang disembelih untuk berhala, kerana makanan itu adalah timbul dari suatu ibadat kemusyrikan. Kedurhakaan arti daripada fasik, sebab penyembelihan itu sudah terang-terang dikerjakan kerana mendurhakai Allah, tersebab mempersekutukan yang lain dengan Allah. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu
membisikkan kepada pengikut-pengikut mereka supaya mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti kepada mereka, sesungguhnya musyriklah kamu. Ujung ayat 121. Di ayat ini diterangkan lagi bahawasanya syaitan-syaitan manusia dan jin itu mencuba membisikkan lagi dengan kata lemak manis penuh tipu daya kepada orang-orang yang dapat dipengaruhinya berhubung dengan perkara memakan penyembelihan yang tidak menyebut nama Allah itu. Maksudnya ialah orang-orang itu datang menemui orang-orang yang beriman lalu mengadakan bantahan. Bantahan-bantahan itu sebentar lalu seakan-akan benar, padahal salah. Kalau orang yang beriman tertarik lalu mengikut apa yang mereka katakan itu, nescaya orang yang beriman akan jatuh menjadi musyrik pula. Sejak turun ayat ini ada diterangkan oleh mufassir Ibnu Jarir. Kata beliau, orang-orang Majusi Persia yang menyembah api itu benar memasukkan pengaruhnya kepada musyrikin Quraisy yang dapat mereka mempengaruhi berkenaan dengan memakan bangkai. Menurut riwayat Ikrimah, orang-orang Persia itu menyuruh musyrikin Quraisy membantah Muhammad, mengapa binatang yang engkau sembelih dikatakan halal sedangkan yang Allah sendiri menyembelihnya dikatakan haram. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa orang Persia itu berkirim surat pada orang Quraisy menyuruh menanyakan kepada Muhammad mengapa binatang yang disembelih dengan pisau emas yang tidak mereka makan, tetapi yang mereka sembelih sendiri mereka makan. Riwayat lain lagi mengatakan bahawa was-was itu masuk ke dalam dada setengah kaum muslimin kerana dirayukan syaitan. Menurut riwayat lain dari Ibnu Abbas, orang musyrikin berkata kepada kaum muslimin, mengapa binatang yang dibunuh oleh Tuhanmu sendiri tidak kamu makan, tetapi yang kamu sendiri membunuhnya boleh kamu makan? Demikianlah terdapat beberapa riwayat tentang sebab turun ayat yang isinya adalah membantah atau mendekat kaum muslimin dengan kata-kata yang ada pada lahirnya kuat, padahal isinya tidak benar. Maka Allah memberikan peringatan kepada kaum muslimin supaya debatan itu jangan diacuhkan, sebab telah mengenai dasar, iaitu bahawa segala binatang yang disembelih untuk berhala atau yang tidak disembelih menurut aturan yang telah ditentukan tidaklah boleh dimakan. Menurut tafsiran Ar-Razi, dalam masalah pertama dari masalah yang terkandung dalam ayat itu demikian, dipindahkan dari Atta bahawa beliau berkata, berpegang dengan maksud yang umum dari ayat ini, maka segala yang tidak disebutkan nama Allah padanya, baik makanan atau minuman, haramlah dimakan. Tapi fuqaha yang lain semua satu pendapat, iaitu berijma' mentaksiskan umpamanya ayat ini hanyalah untuk sembelihan saja. Kemudian terdapat pula persilihan mereka. Berkata Imam Malik, tiap-tiap yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah maka haramlah dimakan, bersamaan apakah meninggalkan menyebut nama Allah itu kerana sengaja atau kerana lupa. Ibn Sirin pula berpendapat demikian, dituruti oleh segolongan ulama-ulama mutakallimin. Dan berkata Abu Hanifah, kalau ditinggalkan menyebut nama Allah dengan sengaja, haramlah dimakan. Tetapi kalau ditinggalkan kerana lupa, menjadi halal. Dan berkata Imam Syafi'i, halal dimakan binatang yang disembelih dengan tidak membaca bismillah, kerana disengaja atau kerana lupa, asal saja yang disembelih itu adalah binatang yang boleh disembelih. Yang khusus mengenai tafsiran ayat ini, Imam Syafi'i menegaskan pula, ayat ini melarang memakan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Maksudnya ialah binatang yang disembelih untuk berhala. Dalilnya ialah pertama, di ayat ini Allah menyebutkan bahawa perbuatan itu ialah fiskun, iaitu pendurhakaan. Padahal telah ijma' sekalian muslimin bahawa penyembelihan seorang muslim yang tidak membaca bismillah jika dimakan tidaklah
dipandangkan fiskun, iaitu pendurhakaan. Kedua, di ayat ini Allah menyatakan bahawa sesungguhnya syaitan-syaitan membisikkan kepada pengikut-pengikutnya supaya membantah kepada kamu. Maka perdebatan ini adalah khusus mengenai bangkai. Diriwayatkan bahawa beberapa orang musyrikin berkata dengan beberapa orang muslimin kepada beberapa orang muslimin, apa yang dibunuh oleh elang dan anjing kamu makan, tetapi apa yang dibunuh oleh Allah Ta'ala sendiri tidak kamu makan. Menurut riwayat Ibnu Abbas, bahawa mereka musyrikin itu berkata, kamu makan apa yang telah kamu bunuh, tetapi tidak kamu makan apa yang dibunuh oleh Allah sendiri. Maka jelaslah bahawa perdebatan itu khusus mengenai bangkai. Ketiga, di ayat ini Allah bersabda, dan jika kamu menuruti kepada mereka, sungguhlah musyriklah kamu. Maka sabda Allah itu khusus terhadap yang disembelih untuk berhala, iaitu kalau kamu tidak reda menerima debatan mereka itu, lalu kamu makan penyembelihan yang disembelih di atas nama Tuhan berhala-berhala itu, artinya kamu telah menerima ketuhanan berhala, maka menjadi musyriklah kamu. Berkata Imam Syafi'i seterusnya, maka pangkal ayat ini iaitu melarangkan makanan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, meskipun bunyinya umum dalam susunan kata, namun kerana di ujung ayat terdapat ketiga ikatan itu, tahulah kita bahawasanya yang dimaksudkan dengan kata umum itu ialah pengkhususan ini. Yang menguatkan pengertian seperti ini ialah sabda Allah yang berbunyi, dan janganlah kamu makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, dan sesungguhnya itu adalah suatu kedurhakaan. Maka jadilah maksud larangan ini terkhusus terhadap makanan yang bersifat pendurhakaan. Lalu kita periksa dalam kitab Allah sendiri, bilakah makanan itu menjadi pendurhakaan, maka nyatalah oleh kita bahawa kata fiskun, iaitu pendurhakaan itu telah ditafsirkan pada ayat yang lain, iaitu pada ayat Al-An'am 145. Katakanlah, tidaklah aku pendapat pada barang yang diwahyukan kepada aku, barang yang diharamkan dan makanan yang akan kamu makan, melainkan jika ada dia itu bangkai atau darah yang dilahirkan atau daging babi, maka sesungguhnya dia itu kotor, atau fiskun, iaitu pendurhakaan yang disembelih oleh yang selain Allah, untuk selain Allah. Dengan keterangan ayat ini, maka teranglah sekarang bahawa fiskun, iaitu pendurhakaan yang tersebut pada ayat ini dah ditafsirkan, iaitu barang yang disembelih untuk yang selain dari Allah. Kalau sudah demikian halnya, maka sabda Allah, dan janganlah kamu makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, dan sesungguhnya dia itu adalah fiskun, telah dikhususkan kepada yang disembelih untuk yang selain Allah. Demikian keterangan Imam Syafi'i di dalam pada ayat 5 dari surah Al-Ma'idah juz 6. Sudah juga kita mendapat keterangan tentang makanan haram dan makanan halal, dan khususlah dibicarakan tentang membaca nama Allah seketika menyembelih. Sekarang bertambah jelas lagi larangan memakan sembelihan yang tidak menyebutkan nama Allah, iaitu bismillah. Dari keterangan Ar-Razi kita tahu bahawa bagi Imam Atta, baik makanan atau minuman, kalau tidak dengan nama Allah, haram dimakan dan diminum. Bagi Imam Malik, segala penyembelihan yang tidak menyebut nama Allah dengan sengaja atau lupa, haram dimakan. Bagi Imam Hanafi, kalau ditinggalkan membaca bismillah dengan sengaja, haram dia dimakan. Tetapi kalau lupa ketika menyembelihnya, halal dia dimakan. Bagi Imam Syafi'i, membaca bismillah tidaklah wajib, meskipun pada ayat itu menurut beliau ialah untuk sembelihan yang memang sengaja disembelih untuk menghormat berhala. Adapun orang Islam sendiri, apabila menyembelih binatang yang boleh disembelih, tidaklah wajib mereka membaca bismillah.
melainkan sunat saja. Dahulu seketika penafsiran ayat 5 surah Al-Ma'idah sudah kita salinkan suatu hadis bahawa Rasulullah SAW dikirimi orang daging sembelihan, padahal tidak terang bahawa binatang yang disembelih dengan membaca nama Allah. Maka Rasulullah menghalalkan memakannya dengan orang yang akan memakannya, itu saja yang membaca bismillah. Pendirian Syafi'i ini diperkuatkan lagi bahawa makanan ahli kitab, tegasnya penyembelihan ahli kitab halal dimakan oleh orang Islam. Al-Ma'idah ayat 6. Padahal belum tentu orang ahli kitab itu memotong penyembelihannya dengan membaca bismillah. Di antara segala pendapat ulama ini, lebih condonglah pendapat kita menyetujui pendapat Imam Syafi'i, bukan dengan taklid, melainkan dengan menilik dalil-dalil yang beliau kemukakan, iaitu bahawa menyembelih dengan membaca bismillah adalah sunat, bukan wajib. Tapi ingatlah bahawasanya pembincangan ulama-ulama fiqh tentang penyembelihan itu memang agak panjang lebar. Sebab sebagaimana telah kita terangkan di atas tadi, penyembelihan adalah sebahagian dari agama. Bagi pemeluk agama-agama lain, penyembelihan termasuk pengorbanan pada berhala. Lantaran peliknya masalah ini, pada ulama pun sampai memperbincangkan binatang yang disembelih kerana menghormati kedatangan sultan atau raja. Dengan tegas, mereka mengatakan bahawa binatang ternak yang disembelih ketika menyambut kedatangan sultan dengan menyebut nama-namanya di waktu menyembelih juga haram dimakan. Tetapi kesimpulan pendapat ialah bahawa segala penyembelihan adalah termasuk ibadat, dan bagi Muslim, sekalian ibadat hanyalah untuk Allah. Maka hendaklah penyembelihan dengan menyebut nama Allah, sehingga kalau ada orang yang menyembelih dengan menyebut nama Nabi Muhammad seketika menyembelih atau nama Kaabah, menjadi haram jugalah dia dimakan. Tidak ada orang Islam yang menyembelih binatang yang berwujud atas nama sultan, melainkan atas nama Allah jua. Nama sultan hanyalah disebut ketika menghormatinya sebagai tetamu dalam jamuan. Hadis Nabi Muhammad SAW yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan An-Nasa'i dari hadis Amirul Mukminin Ali bin Abu Talib, demikian bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikutuki Allah barang siapa yang menyembelih untuk yang selain dari Allah. Menurut hadis ini, maka segala penyembelihan hanya untuk Allah, dan sebaiknya disebutkan nama Allah seketika menyembelihnya. Kalau tidak disebutkan, tidak apa. Tapi kalau sudah terniat untuk yang selain Allah, menjadi haramlah dia dimakan. Menghormati sultan dengan memotong sembelihan tidaklah mengapa, sebab penyambutan kedatangan sultan itu sama saja dengan penyambutan kelahiran anak dan akikah. Ketika menyembelihkan, tidaklah anak atau sultan itu yang disebutkan, melainkan Allah juga. Tapi ada satu macam adat orang Mekah dahulu kala yang dilarang pula oleh Rasulullah SAW, iaitu ketika mereka akan menaiki rumah baru, mereka sembelih binatang yang gunanya sebagai meminta permisi kepada jin yang menguasai tempat itu. Maka meskipun seketika menyembelih itu nama Allah juga yang disebutkan, turutlah perbuatannya itu terlarang, sebab dia telah dengan sengaja menghormati atau memuja kepada yang selain Allah, atau takut pada yang selain daripada Allah. Di tanah air kita Indonesia ini, banyaklah macam penyembelihan yang berasal dari zaman musyrik, iaitu zaman jahiliah. Lalu setelah datang agama Islam, dibacalah juga bismillah, tapi tujuannya ialah hendak memuja jin atau hantu, sebagai terjadi pada penduduk Mekah yang dilarang Rasulullah SAW itu. Kita kerap kali memilih orang untuk menyembelih seekor kerbau. Menyembelihnya itu tentu dengan membaca bismillah. Tapi kepala kerbau itu kelaknya dipotong lalu dikuburkan di perkarangan rumah yang akan didirikan, kadang-kadang bersama-sama dengan meletakkan batu pertama. Sekurang-kurangnya hukum dari perbuatan itu adalah mubazir,
dan menjadi dua perosak iktikad kalau sudah dijadikan pujaan kepada jin atau hantu yang disebut pengganggu tanah itu. Dan yang lebih merosak iktikad lagi ialah persembahan puja laut, sebagaimana telah terjadi di pesisir Laut Jawa dan di Kelantan dan Terengganu. Namanya saja sudah puja laut. Nelayan-nelayan sekali setahun memotong kerbau, lalu mengantarkan kepala kerbau itu ke tengah laut untuk menjadi hidangan atau pujaan untuk yang dipercayai sebagai penguasa atau penghuni laut itu. Tentu dibaca juga bismillah seketika menyembelih, sebab yang mengerjakan itu adalah orang Islam. Tetapi terang sekali bahawa yang dipuja bukan Allah, melainkan hantu laut. Kalau para ulama dan mubalik Islam tidak berusaha memberikan pengertian tauhid kepada penduduk di tempat itu, tentu puja ini akan mereka teruskan juga dan tidak akan hilang daripada jiwa mereka perasaan turun-temurun dari nenek moyang itu bahawa ada pula sekian dari Allah yang menguasakan lautan, maka tetaplah mereka dalam kemusyrikan. Kepercayaan begitu terdapat pula pada orang Mesir purbakala terhadap sungai Nil. Maka pada tiap-tiap permulaan bulan Mei, mereka memuja sungai Nil dengan mengorbankan seorang perawan cantik yang dilemparkan ke dalam sungai itu. Maka sambut luapan air sungai Nil tiap-tiap tahun dengan mengorbankan seorang anak dara. Dan mereka merasa masih berhutang atas atau berdosa sebab itu dilakukan. Gadis yang dikorbankan dihanyut di sungai Nil itu mereka nama Arus An-Nil, anak dara atau pengantin sungai Nil. Maka setelah Mesir ditaklukkan di bawah pimpinan Saidina Amr bin Al-Ash, bertepatanlah waktu beliau mulai masuk dengan perayaan Arus An-Nil itu. Untuk jangan sekaligus membendung kepercayaan yang sangat mendalam itu, beliau perintahkan membuat sebuah boneka berupa seorang gadis daripada kayu. Lalu beliau suruh lemparkan ke dalam sungai itu. Maka puaslah hati orang-orang yang telah memegang kepercayaan itu, temurun itu, sehingga habislah kebiasaan buruk mengorbankan manusia itu. Saidina Amir bin Al-Ash telah memilih pengganti yang tepat, bukan daripada seorang anak gadis kepada seekor binatang ternak yang dihanyutkan, melainkan dari boneka yang dibuat dari kayu. Dan lama-kelamaan adat itu habis juga. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.